Assalamualaikum sahabat. Semoga semuanya sentiasa sihat-sihat dan ceria selalu sebagaimana Abang Pencen suki-suki di sini. Alhamdulillah sahabat, cuaca pada masa sekarang ni agak dalam keadaan yang uh, stabil lah hujan pun tidak, terlalu panas pun tidak. Jadi sederhana, kadang-kadang hujan sekejap-sekejap saja dan cuaca pun agak terang Jadi kalau berbicara tentang sesuatu perkara tu, tak adalah kena hujan Kalau berbicara di pokok tu tak dah berlari kena hujan. Tapi yang peliknya kadang-kadang kelang kabut juga tengah-tengah dalam suasana cuaca baik buat kerja, tiba-tiba hujan turun bekerja menyelamatkan ampaian pakaian, tapi tiba-tiba berhenti hujan tak sampai seminit So sahabat, cerita pasal tu pula. Saya hari ni teruja nak kongsikan cerita pasal pokok saya ni pokok cili ni kadang-kadang saya pun pelik lah pelik ni tu macam mana saya bukanlah pandai sangat tanam cili tapi nak kongsikan, kadang-kadang heran juga macam mana saya boleh tanam cili sedangkan saya bukan ada ilmu pasal pertanian orang tanya pun saya tak reti nak jawab sebab apa? Saya tanam cili ni kadang-kadang dia hidup gitu aja. Tak jangan sangka rezeki Allah nak bagi dia hidup Sebab apa? Kadang-kadang kita sungguh-sungguh tanam cili tak jadi tapi bila tak sungguh menjadi pula Dia macam ni Pokok ni dulu dah mati sahabatnya. Kerana apa tahu sahabatnya? Pokok ni dulu mati. Kalau tengok tu, Abang Pencen tu tanam pokok tu macam-macam dalam bekas. Ini bekas yang terakhir saya pindahkan. Bekas asalnya tu dalam bekas yang pot yang kecil saja. Saya tanam cili tu biasanya dalam bekas macam ni aja sahabat ni. Macam ni je. Bekas ni kadang-kadang lubang dia sedikit kecil Lubang dia sedikit kecil kat penjuru dia tu. Macam ni lubang dia. Macam ni lubang dia kat macam tu, kat penjuru tu. Bila dekat penjuru tu, bila kita letak kat lantai ke apa, dia tertutup. Jadi tertutup macam tu nampak tu Bila tertutup macam tu, dia air tak boleh keluar Jadi dah lah bertakung. Air bertakung, pokok pun pengsan lah bertakung lama-lama, kita tak sadar dia pun mati. Macam matilah Tapi yang macam ni lah bekas saya gunakan macam ni bekas-bekas yang kecil macam ni, lubang ni ini pokok ni jadi macam ni. Dia sebenarnya nak kena gantikan sahabatnya, nak kena gantikan sebab dia punya air dia terperap, tak boleh keluar pusingan dia. Ventilation air tu kurang lah Tapi kalau yang macam ini, alhamdulillah dia bila masa cuaca kering tu dia kurang sikit lah dia punya air tu terperap terperap dan tertakung. Jadi dia diserap oleh pokok lah jadi bolehlah dihidup dan berbuah macam ni. Syukurlah Tapi saya tak kurang makan lah jenis cili yang macam ni. Saya jadikan dia lebih bunga sebab cili ni agak sedikit pedas Saya suka makan yang cili siam. Cili siam atau cili macam ni yang berwarna hijau ni. Saya rasa di belah-belah masyarakat di Malaysia ni ramai yang mengemari cili berwarna hijau berbanding yang berwarna merah Ada dua pendekatan berbeza kalau orang daripada Indonesia tu, belah-belah Indonesia dia suka cili dia merah-merah dijual yang merah-merah Tapi kalau belah di Johor ni dia suka yang hijau-hijau sedikit Kalau yang merah-merah tu kita gunakan cili yang macam cili siam tapi warna merah, yang khas warna merah. Tapi saya sekarang ni saya tanaman ni saya suka lebih kepada macam selalu orang tanya kenapa tak dipetik cili dia, kenapa tak dipetik buah-buahan dia. Soalannya macam ni, kenapa tak dipetik cili dia. Tengok
Sebenarnya bukan kita tak nak petik tapi saya lebih suka buat macam display macam tu lah buat pemandangan mata nak makan cili kita beli, tapi cili yang ada kita jadikan terapi minda kita. uh, Macam ni pokok kedondong yang berbuah ni, kenapa tak dipetik kedondong dia, orang tanya. Buat apa tanam kedondong? Kita jalan macam ni Jadi orang tanya, banyaknya kedondong, kenapa tak dimakan kedondong dia? Macam ni. Siapa nak jawab soalan dia? Macam ni kita masuk rumah aja macam ni. Saya masuk rumah macam ni kan. Terus jumpa pokok kedondong. Nanti orang tanya, banyaknya kedondong, kenapa tak dipetik? Apa jawapan dia? Macam ni. Apa agak-agak jawapan dia? Mesti mempunyai berbagai-bagai jawapan yang berbeza. Sebab saya ni suka macam mana tau, berangan. Suka berangan yang macam kalau nak masuk kawasan rumah kita tu, kanan kiri kita ni penuh dengan pokok buah-buahan melampai-lampai. Macam tu kaedah dia. Sebab kita tak punya kalau duduk kawasan perumahan, mana ada kawasan perumahan yang ada kompaun yang banyak untuk nanam pokok. Jadi saya cuba wujudkan suasana macam ni. Masuk aja rumah kita, ada pokok-pokok buah-buahan, ada pokok sayur-sayuran, macam English style macam tu. Tetapi itu lebih kepada display untuk mengharmonikan kita. Sebenarnya macam gitulah. Saya jadikan dia, walaupun dia pokok, katakan walaupun dia pokok sayur, tapi jadikan dia sebagai macam pokok bunga, untuk menceriakan hati kita. Okey, walaupun dia pokok buah-buahan macam ni, saya gunakan dia lebih untuk menceriakan hati kita. Macam lebih kurang macam display lah, display. Nanti kalau orang teringin, nak tanam ke? Nak tanam. Kalau nak tanam, saya ada jual benih dia. Kalau yang member-member tu katakan dia tak nak beli, kau nak tanam, katakan tak ada semangat nak beli, kau nak tanam, boleh, saya bagi, cubalah tanam, saya bagi benih. Macam itu cara dia. Nanti kalau orang tanya, macam mana pokok tu subur-subur, saya cakap lah, saya gunakan baja Milagro ni. Baja Milagro ni booster tanaman anda, miracle of life. Jadi benda-benda macam itu, dia akan tanya, dekat mana boleh dapat baja tu? Saya cakap, saya jual baja tu. Jadi secara tak langsung sahabat, kita buat silent dalam perniagaan. Kalau nak baja tu, saya pun ada jual. Jadi kita bolehlah jual baja yang kita dah beli, sebab jadi pengedar secara orang kata tu silent lah, peniaga yang dalam diam-diam, dalam senyap-senyap ni, dia jual baja juga, macam tu. Di samping kita gunakan untuk diri kita sendiri, kita juga promotekan untuk orang lain, tapi kita dapatlah sedikit keuntungan, ataupun kita ambil pada harga pokok, kita jual dengan sahabat-sahabat dengan harga pokok. Jadi semua orang dapat merasa kebaikan daripada baja yang kita hasilkan tu. Itu cara Abang Pencet suka-sukilah. Jadi dengan cara tu kita boleh berkongsi maklumat, berkongsi pengalaman, macam mana pokok tu boleh dihasilkan dengan cara yang mudah, tetapi penghasilannya yang baik. Maksudnya penghasilan yang baik dari segi hasilnya lah sahabatnya. Hasilnya macam ni. Kadang-kadang orang pelik juga. Kadang-kadang saya macam mana pokok awak tu boleh subur? Macam tu. Kenapa lain daripada lain lah? Tangan awak ni sejuk lah. Padahal musim panas mana ada tangan kita panas ke sejuk.
Kan pelik kan ni sahabat. Saya kadang-kadang pelik juga bila saya tanam pokok macam ni, contohnya pokok ni, pokok petik ni. Belum sempat saya nak ambil daun dia, tiba-tiba dia berbuah. Padahal dia duduk bawah pokok macam ni Bawah bawah duduk bawah pokok jambu. Ini kalau musim jambu ni penuh pokok jambu. Lepas tu saya gantungkan dengan pokok-pokok macam ni. Sebab saya tak punya keluasan yang banyak. Jadi apa yang tumbuh, apa yang boleh, tu kan saya kongsikan bersama. Jadi alam ni pun macam tumpang aje lah. Tumpang. Awak kongsi-kongsi udara, kongsi-kongsi cahaya matahari bersama-sama untuk membesar dan melestarikan alamnya. Kongsian saya pagi ni simple saja cerita dia, supaya kita dapat sama-sama melestarikan alamnya. Sebab apa, kadang-kadang kita ni kalau tanam sesuatu perkara tu, sesuatu pokok, sesuatu tindakan kita tu kadang-kadang boleh dimanfaatkan oleh semua pihak. Kadang-kadang kita macam tak percaya macam it's very simple, macam betik tumbuh macam ni. Betik tumbuh mesti ada sebabnya kenapa betik tu tumbuh. Tiba-tiba ada orang datang nak daun betik untuk jadikan ubat, ubat darah tinggi. Tiba-tiba orang datang nak gunakan daun apa ni, orang datang nak cari bunga ni, bunga lengkuas ni untuk ubat kanser. Saya tunjukkan sahabat. Ini bunga lengkuas ni sahabat. Ini ada orang datang ke taman kita, sahabat kita, cari. Dia kata, saya nak bunga lengkuas untuk jadikan ubat. Jadi mana kita tahu dia boleh jadikan ubat. Jadi sekurang-kurangnya apa yang tumbuh di bumi tu dapat kita kongsikan bersama. Semua dikongsikan bersama untuk sama-sama menikmati apa-apa yang boleh dimanfaatkan bersama. Mungkin secara tak langsung dia dapat memberi manfaat kepada semua. Sebab sesuatu perkara tu yang Allah jadikan tu mesti ada manfaatnya untuk dikongsikan bersama. Saya selalu terfikir sahabat, semua perkara yang wujud di dunia ini, yang tumbuh di dunia ini, mesti ada manfaat dia. Tak semua perkara yang wujud di dunia ini adalah secara perancangan kita sendiri. Kadang-kadang dia adalah secara kebetulan. Kalau kita merancang sesuatu perkara tu, tak semuanya dia terjadi mengikut perancangan. Sahabat, pernah tak sahabat terfikir kenapa pokok mengkudu itu boleh hidup dengan sendiri tanpa kita tanam? Di taman saya ni saja sebenarnya ada 2 pokok mengkudu yang saya tak tanam sebenarnya pun. Ini contoh dia. Pokok mengkudu ni saya tak tanam. Kalau saya tanam, mustahil kan saya tanam tu dekat tembok-tembok, hujung tembok tu je macam ni. Dekat ujung-ujung macam ni je dia hidup. Kalau kita tanam, takkan kita nak tanam macam tu. Pokok yang ni pun, mengkudu yang ni pun, hidup ni pun macam ni je. Dekat-dekat ujung. Jadi sebenarnya pokok ni ada manfaat dia. Begitu juga dengan pokok berbuas ni. Pokok berbuas ni pun hidup dekat ujung-ujung macam ni aja. Macam tu. Kadang-kadang bila kita fikir-fikirkan, mesti ada sebab dia. Allah tumbuhkan dia kat situ. Sebenarnya itu semua adalah rezeki yang Allah kurniakan kepada kita. Yang kita sebenarnya tak sangka. Yang kita selalu membuang dia. Walhal pokok-pokok ini memberi manfaat kesihatan dan ekonomi kepada kita. Macam berbuas ataupun orang panggil pecah piring lah. Apa yang mengkudu ni sebenarnya ada kegunaan masing-masing. Dua-dua pokok ni sebenarnya pokok herba dan juga boleh consider sebagai pokok ulam yang boleh dimakan. Ini boleh dimakan, dia boleh buat ulam, boleh buat sayur. Begitu juga dengan mengkudu ni, Allah tumbuhkan. Ini saya gunakan untuk buat ulam dan juga boleh juga dibuat untuk masak telur pindang. Ini salah satu daripada bahan untuk masakkan telur pindang saya. So
berbalik kepada bicara kita tadi sahabat ni tentang penemuan ataupun kehidupan yang telah berlaku secara tidak sengaja tadi, tumbuh-tumbuhan itu, maka kita perlulah percaya bahawa kehidupan itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyak daripada perkara-perkara yang terjadi di dunia ini adalah semuanya bukan secara kebetulan tetapi telah dirancang olehnya. Jadi justru itu kita kena akur, jangan terlalu ekstrim. Contoh dia. So sebab sesuatu perkara itu telah dirancang, takdir dia. So saya harap perkongsian pada pagi ini dapat memberi sedikit manfaat bersama kepada diri saya sendiri khususnya, untuk lebih reda dengan ketentuannya. Kita sekadar merancang tetapi keputusannya, kejayaannya adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil contoh daripada apa-apa, kita kena belajar daripada alam. Mengapa alam tu jadi begini, mengapa dia kena ada, kenapa tumbuh, kenapa tak ditumbuhkan, kenapa ada binatang ini, kenapa ada binatang itu, walau binatang itu tak boleh dimakan tetapi kenapa ada. So banyak sebab perkara itu dan kejadian itu, terlalu banyak kejadian di sebaliknya yang tak termampu terfikirkan oleh fikiran kita sendiri. Sahabat, tapi sekali kira ini sekadar perkongsian bersama pagi-pagi ini yang saya kongsikan. Semoganya sedikit sebanyak dapat memberi manfaat. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum, dan minta maaf kalau ada salah silap saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Dah.